حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita teruskan jelajah kita melihat tribulasi, mihnah dan fitnah yang menimpa pejuang-pejuang terdiri daripada nabi-nabi dan juga yang seumpamanya yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara karena orang-orang yang terpaksa dihadapi oleh nabi-nabi di dalam perjuangannya dan secara fokusnya ialah perjuangan yang dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi di antara yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ialah sikap orang-orang kafir yang merasakan bahawa mereka itu sebagai mu'jiz. Mu'jiz ini maknanya yang boleh melemahkan Nabi misalnya, boleh melemahkan dakwah, boleh melemahkan perjuangan Islam.
Jadi perkataan mu'jiz ini maknanya asalnya ajiz itu lemah. Mu'jiz ni maknanya boleh melemahkan, macam mu'jizat, boleh melemahkan musuh. Namun Tuhan sanggah. Tuhan kata, wa ma antum bimu'jizin. Kamu tidak boleh melemahkan, ya, tidaklah kamu itu dapat ataupun sanggup melemahkan. Mu'jiz, kataan mu'jiz kita pakai mu'jizat. Makna mu'jizat itu melemahkan pencabar, ya, melemahkan pencabar. Apa pun bentuk cabaran. Tukang sihir zaman Nabi Musa, ya tak? Kita kata perubatan zaman Nabi Isa, ya, syair-syair zaman Nabi Muhammad, api yang besar zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kuasa Namrud. Jangan dipikir itu boleh mu'jizin, boleh melemahkan, ya, kuasa Allah dan juga dakwah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab itu dikata wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama. Kalau dalam terjemahannya kamu, ya, jangan fikir kamu itu dapat melemahkan, tapi dalam terjemahan di sini, dan tidaklah kamu sanggup berlepas diri di bumi dan di langit. Maknanya kamu tidak akan dapat melemahkan dakwah dari Ibrahim, dan kamu tidak akan dapat lepas daripada hukuman Allah. Sama ada kamu di bumi ataupun kamu cuba lari ke langit, kamu tidak akan dapat lepas, ya, daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lakum min dunillah, dan tiadalah bagi kamu selain Allah, min, daripada sebarang, waliyyin wala nasir. Takkan ada yang boleh melindung kamu, takkan ada yang boleh memimpin kamu. Maknanya ini sebenarnya ayat ini kepada Namrud dan kepada yang menentang Nabi Ibrahim. Kalaupun kamu ada Namrud itu bukan wali, Namrud itu bukan pemimpin, bukan pelindung. Nasir, Namrud itu bukan nasir yang akan membela, yang akan membantu. Ya, ini ayat yang berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim dan tantangan yang terpaksa dihadapinya di dalam perjuangan. Sebaliknya mereka yang kalah dengan hujah dipanggil kafaru. Kafaru ni tuan-tuan lain daripada jahilu. Jahilu ni dia tak dengar hujah lagi. Kafaru ni dia dah dengar hujah. Ada beza antara orang yang jahilu, ya, orang yang jahilu dengan kafaru. Kafaru ni dia menutup kebenaran setelah dia nampak kebenaran. Itu kafaru, ya, dia menutup kebenaran setelah dia nampak kebenaran. Itu kafaru, ya, dia sudah berhujah, dia sudah bertikam lidah, masih lagi tidak mau terima, degil. Itu yang dikatakan orang itu kafaru. Adapun jahilu lain. Jahilu ni dia langsung tak dengar, langsung tak tahu, ya. Jadi walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqa'ihi, mereka ingkar kebenaran setelah mereka dengar kebenaran itu. Kalau tidak, bagaimana dia nak ingkar? Setelah mereka berdebat dan berhujah dengan Nabi Ibrahim, barulah timbul ingkar. Kalau belum dengar hujah dan debat, bagaimana? Ya, tidak boleh dikatakan ingkar. Jadi setelah dengar hujah dan debat yang nyata yang Nabi Ibrahim kemukakan kepada mereka, dia pun tak boleh nak jawab, dan mereka masih tak terima, itu yang dikatakan kafaru bil ayatillahi wa liqa'ihi. Dia pun tak percaya dengan liqa'. Liqa'ihi itu liqa'illah, ya, liqa'illah. Mereka tak percaya yang kita akan mati dan dibangunkan untuk menghadap Tuhan. Dia pun tak percaya. In hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Tidaklah lain hidup kita hanya dunia. Kita tak akan dibangkitkan, dihidupkan semula. Sekali je, nak seronok pun sekali je. Tidak, muda hanya sekali, hidup hanya sekali, nak seronok hanya sekali. Bila lagi? Itu faham begitu, ya, faham begitu tu ada, ya, katanya muda hanya sekali. Pada hanya satu kata muda sekali. Masuk dia dalam syurga, nikmat pertama, langkah dia ke syurga, nikmat pertama ialah menjadi mukmin. Kalau 52 jadi 25, ya dah.
72 jadi 27 bahasanya ya. Kita tengok balik gambar macam mana 27 tu. Nak ngabur kan segoknya ya. Jadi nikmat yang pertama sekali masuk syurga ialah muda. Tuan-tuan, kita ni kalau orang kata teman tengok mereka ni muda lagi, udah pencet, muda. Teman tengok muda. Lain perasaannya bila orang kata kita muda, tuan-tuan. Ya, lain perasaannya tu. Maknanya betapa nikmat ya kita kata kembali muda itu. Jadi orang yang ingkar kebenaran ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, maknanya ayat tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kebenaran Allah itu mereka ingkar, dan juga pertemuan dengan Tuhan, liqa'ihi, pertemuan dengan Allah mereka ingkar. Ulaika ya'isu min rahmatihi. Ya'isu ni maknanya ialah putus asa. Ya. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab fiqh, wanita yang putus darah bulanannya dipanggil ya'isa. Ya'isa maknanya putus haidnya dipanggil ya'isa. Daripada ya'isa, ya'isa itu maknanya putus asa. La tay'as, jangan putus asa min rahmatillah, daripada rahmat Allah. La tay'as min rauhillah, ya, jangan putus asa daripada janji-janji Allah, ya, janji-janji Allah. Innama yai'asu min rahmatillahil kafirun, hanya saja yang putus asa daripada rahmat Allah itu adalah orang-orang yang kafir. Jadi orang ini putus asa daripada mendapat rahmat Allah, syurga Allah, keampunan Allah, lantaran mereka itu kufur kepada Allah, tidak terima akan adanya pembalasan dan kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan wa ulaika lahum adzabun alim. Azab, bahasa kita guna perkataan azab. Betapa azabnya kata kita ya, betapa azabnya. Jadi azab bahasa Arab yang kemudian dibawa masuk. Kita guna perkataan seksa, dera. Azab ini adalah bahasa Arab. Dan kajian Profesor Ishaq Rajab, sebenarnya dalam bahasa Melayu ini ada 3,000 lebih bahasa Arab, kalimah Arab dalam bahasa Melayu ada 3,000 lebih. Jadi dengan sebab itulah sebenarnya bukan jauh bahasa itu dengan kita, ya, cuma nak diperkenalkan, ya, nak diperkenalkan. Baik, kemudian sikap ya kaumnya, sikap rajanya. Apa sikap mereka setelah kalah hujan? Apa sikap mereka? Sikap mereka ialah uqtuluhu. Kalau tuan-tuan tengok situ perkataan Jawa ayat 24 itu kan cakap Melayu. Cakap Arab, Melayu ambil. Fama kana jawab qaumihi. Jawab kan dia cakap kita. Bukan Arab ambilnya, kita ambilnya. Lawan jawab soal. Soal pun cakap kita ambilnya. Ya, soal jawab. Apa arti? Ada muskilah. Ada soal, ada jawab. Muskilah pun cakap Arab. Ya, muskilah pun cakap Arab. Masalah pun cakap Arab. Habis kira lah. Ya dah, habis kira lah pun tak lagi. Ya. Jadi apakah tidak lain jawab? Qaumi, kaum tu cakap Arab. Kaum, orang Melayu kata kaum. Benar Melayu tak ada kaum. Dapat ada kaf. Kaum kata kita. Sebenarnya kaum. Ya dah, apa jawab kaumnya? Bila mana dia tengok dalam hujahnya mereka kalah berdepan dengan hujah Nabi Ibrahim. Apa kata mereka? Uqtulu. Qatala yaqtulu uqtul. Bunuh dia. Ini dipanggil mereka tidak ada kekuatan logik. Mereka guna logik kekuatan. Lagi sekali ya, kita kena kekuatan logik. Dipanggil quwwatul mantiq. Apabila mereka kalah dari sudut mantiq, dari sudut logik ni mereka kalah, ya, maka mereka guna pula logik kekuatan. Siapa kuat? Siapa berkuasa? Bunuh dia. Takkan dia seorang kita tak boleh nak lawan. Padahal kita tu bukan masalah seorang, bukan masalah ramai. Hujah tu, kekuatan tu pada hujah, dia panggil quwwatul mantiq, ya, ataupun dalam bahasa orang putih dipanggil right is mine, ya, right is mine. Kalau kita ada hujah, maka itulah kekuatan. Mereka terbalik,
mereka guna hujah kekuatan, bukan kekuatan hujah. Ya, mereka guna hujah kekuatan, bukan kekuatan hujah. Mereka ada kuasa, ya, mereka ada pemerintahan, mereka ada segala-galanya. Nang ikuti nang, koi ikuti koi, tendang atau tendang, pukui pun pukui. Jadi diguna di situ, ya, digunanya di situ. Ya, harriquhu, bakar. Ya, hariq. Contoh perkataan hariq. Kan ada azabul hariq. Kan azabul hariq, azab yang membakar. Maka di sini harriqu, ini fi'il amar ataupun imperatif dari sudut tense, ya, maknanya dia bersifat imperatif, maknanya suruh arahkan supaya bakar dia. Harriqu, maknanya begitulah orang yang tak terima kebenaran. Ya tak? Pesennya begitulah orang yang guna bukan kekuatan hujah, tapi hujah kekuatan. Tangkap dia Nabi Ibrahim lah. Nabi Ibrahim kena tangkap, ya tak? Maka fa'anjahullah, anja yunji, tunjikum min azabin alim, tunjikum min jami'il ahwali wal afat. Maknanya apa? Menyelamatkan. Anja, Allah selamatkan dia. Anjahu minan nar, anjahullahu minan nar. 3 hari tuan, 3 hari duduk dalam api. Kita tak 3 hari, 3 jam masuk nasi kawar, ngimbau ada. Naik darah ada, naik darah. Darah pula tengok pula nak buat rekod lemang terpanjang. Kita tahu apa online ni semua tak kira. Lemang terpanjang le, pula tanggung terpanjang le, semua nak pesen terpanjang, ya tak? Level terpanjang le, ya Allah. Jadi nak lemang terpanjang, contohnya naik darah tinggi lah. Allah selamatkan dia. Inna fi dzalika la ayat. Demikian itulah tanda-tanda kebesaran. Ayat ialah tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kebenaran. Ayatullah, ya, ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di qaumi yu'minun, bagi kaum itu kaum yang mahu mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya maksudkan jelajah yang berterusan dalam kita melihat bagaimana tribulasi, mihnah dan fitnah yang menimpa nabi-nabi di dalam jihad mereka. Jadi cerita ini dibawa kepada Nabi supaya dia merangsang perjuangan dan supaya Nabi tidak rasa keseorangan, dan juga merawat Nabi yang kadang-kadang terasa juga tertekan dengan sikap kaumnya yang majoriti tak mahu beriman. Walakin aktsaruhum la yu'minun, ya, aktsaruhum la yu'minun. Baik, dalam kita membicarakan ayat ini, kita sampai ke muka surat 167. Dan tidaklah kamu sanggup berlepas diri di bumi dan tidak boleh di langit. Maknanya mukjiz tadi ialah kamu tak akan dapat melemahkan Tuhan sehingga Tuhan tak mampu bertindak ke atas kamu, wahai Quraisy. Ya tak? Ahasiban nas, ya, apakah manusia menyangka dalam ayat keempat dahulu bahawa mereka itu dibiarkan ya'maluna sayyi'at, dibiarkan untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Ahasiban ladina ya'maluna sayyi'at ayyasbaquna, bahawa mereka boleh lepas, ya, mencicirkan Allah daripada bertindak ke atas mereka. Yasbaquna, tidak, ya tak? Allah tidak akan terlepas, ya, bahawa orang yang berbuat kejahatan tidak lepas dari tirikan Tuhan. Inna rabbaka labil mirsad, Allah terhubung apa yang kamu buat. Wallahu min waraihim muhit, Allah kepung apa yang mereka lakukan. Ya tak? Bahawa pertanggungjawaban atas kejahatan akan dituntut, semua akan dibangkitkan, termasuk kita yang bela ternakan pun, ternakan itu akan dibangkitkan. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Muqaddimah ataupun di dalam kitab jilid 1 Riyadhus Shalihin tentang hal keadaan manusia di padang mahsyar, kalau kita bela kambing, kalau kita bela lembu, maka akan tumbuh tanduk
yang panjang, lalu menanduk tuannya sekiranya kita tidak tunaikan haknya. Ayunya tak ada, apinya tak ada, kandangnya tak ada, rumputnya tak ada, apa tak ada. Mana khabar mereka, lembu mereka, kata mana, kata atau mana apa yang teman nak beli, cari hidup macam esok dia tumbuh dengan tanduk-tanduknya, menanduk tuannya, lalu tidak menunaikan hak binatang itu. Dia nakkan ayam memalam, dia nakkan api memalam, dia nakkan kandang, dia tak apa. Jangan buat main-main tuan-tuan. Sebab itu dapat isteri seorang tu pun alhamdulillah itu pun kena jaga itu. Ni nambah lagi, banyak lagi kena jaga. Bukan tak bagi, boleh dengan lagi jaga pun baik. Bahasanya, bahasanya. Jadi maknanya di situ bagaimana tak akan lepas daripada pertanggungjawab. Maka dalam ayat ini disebut mu'jizina, yang pokok asalnya adalah melemahkan. Jangan mereka fikir mereka dapat tutup, melemahkan pandangan Allah sampai terlepas dah kejahatan mereka. Iaitu kerana engkau merasa kuat, wahai Quraisy, wahai orang-orang di Babil. Maknanya kita kata orang-orang yang berduduk di negeri yang diduduki oleh Ibrahim AS, orang-orang Namrud, bangsa Aryan dan sebagainya. Jangan mereka itu kuat, kuasa, gagah, perkasa. Tidak ada kuasa Tuhan yang sanggup menghalangi kamu daripada kesewenang-wenangan. Jangan kamu cuba nak bermaharaja lega. Tuhan ada. Tuhan ada untuk bertindak. Itu adalah persangkaan yang salah. Kamu kecil sekali jika nak dibandingkan dengan alam, apatah lagi dengan Allah. Tidak ada arti apa-apa jika dibandingkan dengan makhluk yang lain, wahai manusia. Sedangkan matahari begitu besar, tunduk, tidak sanggup melawan peraturan Tuhan. Kamu nak lawan matahari, ditunduk masa dia terbit, masa dia tenggelam. Bulan masa dia terbit, masa dia turun. Susunan itu sudah patuh dan tunduk kepada perintah Allah. Tuhan kata, walahu aslama man fis samawati wal ardi. Baginya lah, iaitu bagi Allah, aslama, tunduk dan patuh, apa-apa juga yang ada di langit dan apa-apa juga yang ada di bumi. Tiba-tiba kamu nak lawan, tuan-tuan dan puan-puan, nak lawan macam mana? Jasad kita sendiri tunduk dan patuh kepada sunnatullah. Jasad kita sendiri tunduk dan patuh kepada ketetapan Allah. Masa bila kita mengantuk, masa bila kita lapar, masa bila kita kenyang, masa bila kita sakit, bagaimana perasaan kita, semua itu tunduk kepada peraturan-peraturan yang Allah Ta'ala tentukan. Tiba-tiba hati kita tak mau tunduk kepada Allah, sedangkan jasad fizikal kita tunduk kepada sistem yang Allah Ta'ala buat. Bagaimana kita boleh bertentangan dengan perkara yang paling dekat dengan kita, iaitu jasad kita? Bagaimana spiritual kita bertentangan dengan jasad kita? Bagaimana diri kita bertentangan dengan alam seluruhnya yang tunduk dan patuh, tidak sanggup melawan peraturan Tuhan? Ulunlah engkau, hai manusia, handai sangat kena lawan Tuhan. Ini yang disebut kalla innal insana la yatgha. Manusia ni melampau. Ar-ra'ahu istaghna. Dia merasa dirinya serba perfect, sempurna, cukup. Ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya manusia itu sudahnya akan kembali kepada Allah. Sebenarnya tidak ada bagi kamu selain Allah. Wa ma lakum min dunillah. Kalau kamu ada Namrud, kalau kamu ada Fir'aun, tapi semuanya itu tidak dapat melindungi kamu. Tuan-tuan pun tahu Namrud sudah mati kerana seekor nyamuk. Handai tak handai yang boleh dia ngaku Tuhan tu, ngaku udah tak sakit-sakit dia. Gamuknya aku ni Tuhan gamuknya, kenapa udah tak ada sakit? Sudahnya sakit dengan seekor nyamuk ni. Masuk dalam telinga, budak tak lalu tidur dalamnya dah. Lama disuruhnya, maknanya
apa biduan-biduan apa benda-benda dia tak bentara ketuk pada dia pun tak berani nak ketuk kepala raja kalau tak pasal tuan ketuk dia pelan-pelan yang pelan menor katanya tak hilang sakit katuk kuat sikit tumpuk sudah kena katuk ada tumpuk kena katuk ada tu dia tak ada wa ma lakum min dunillahi min wali tak adalah bagi kamu selain Allah sebagai pelindung yang akan dapat melindungi kamu jika diancam oleh suatu bahaya seumpama nyamuk tadi seumpama nyamuk tadi wala nasir dan kamu tidak akan dapat pembelaan menjadi prokrol di hadapan Tuhan mana tak akan ada peguam bela bila dibicarakan di hadapan Allah Fir'aun ke Namrud ke bila berdepan dengan Allah tidak ada prokrol, tidak ada orang tengahnya tidak ada proksinya untuk membela-mu jika engkau didakwa oleh Tuhan kerana sesuatu kesalahan pembela pelindung hanyalah Tuhan sendiri ni'mal maula wa ni'mal nasir ni'mal maula wa ni'mal nasir sebaik-baik pembela sebaik-baik pelindung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sebenarnya adalah tauhid yang cuba diketengahkan sekali lagi untuk mereka sedar dan insaf supaya mereka kembali kepada diri mereka yang sebenar. Namun ada manusia yang sombong walladzina kafaru bi ayatillah kafir dengan ayat-ayat Allah telah bertemu dengan tanda-tanda dan bukti adanya Allah namun dia masih tidak mahu percaya bahawa Allah itu ada diakui bahawa Allah ada tapi dia tidak mahu percaya bahawa Allah Maha berkuasa sendirinya tiada bersekutu yang lain dengan dia namun dia tetap menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala wa liqa'ihi dan dari hal bertemu dengan Tuhan dia kata mana kita nak berjumpa dengan Tuhan kita mati habis begitu saja maknanya kita tak akan dibangkitkan wa ma yuhlikuna illa ad-dahr tidak ada yang membinasakan kita melainkan masa maka dengan sebab masa kita akan binasa kita tidak akan dibangkitkan semula ada yang bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam man yuhyil 'idham wa hiya ramim siapa pula boleh menghidupkan tulang-tulang sedangkan tulang itu sudah reput mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin bila yang kamu janji kata ada bangkit semula kalau betullah janji dakwaan-dakwaan kamu jadi mereka tak percaya mereka tidak percaya akan adanya maknanya qiyam kebangkitan semula maka ulaika ya'asu min rahmatillah putuslah asa mereka dari rahmatku min rahmati mereka tak akan dapat syurga mereka tak akan dapat syurga mereka tak akan dapat keampunan orang yang kafir tak akan dapat syurga bahkan tak ada peluang menyeberang sirat adalah saringan untuk menyaring orang mukmin siapa yang masuk neraka dahulu kemudian ke syurga ataupun siapa yang langsung ke syurga ada orang yang kafir setelah timbang maka mereka terus diheret ada yang diheret, ada yang ditendang, ada yang dicampak, ada yang ditolak masuk ke dalam neraka. Tak peluang menyeberang sirat. Sirat hanya untuk orang-orang mukmin, rahmat Allah untuk orang-orang mukmin sahaja. Jadi maknanya di situ bagaimana mereka ini mereka ini akan maknanya dikatakan akan putus asa dari rahmatku ulaika ya'isu min rahmati tak dapatlah mereka syurga tak dapatlah mereka keampunan artinya tidak ada harapan lagi baginya akan mendapat rahmatillah tidak ada syurga baginya tidak ada keampunan baginya yang dia telah mewajibkan atas dirinya kataba ala nafsihi rahmah Allah telah mewajibkan atas dirinya untuk berlaku rahmat tapi kalau sudah kafir tidak ada rahmatnya kataba ala nafsihi rahmah surah Al-An'am ayat 12 betul apa puan kita ni selalu dipanggil untuk bertahlil kepada si mati sebenarnya apakah si mati dapat maknanya kesan daripada tahlil kita dan doa kita sebenarnya banyak bergantung kepada